A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takutlah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala rasulil karim Sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'ma fa'alna fid dunya waj'alna minal najihin wal faizin lumtazina fil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, mari sama-sama kita bukanya dengan kita baca seorang sekali Fatihah. Kita sedekahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah pergi makan kita, juga mungkin dari kalangan kita, ahli keluarga kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Fadil Ustaz Osman bin Yahya selaku pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah. Yang saya hormati barisan para pegawai Masjid Aisyah. Yang saya hormati barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid Aisyah. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah mempertemukan kita lagi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melakukan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang terbaik ibadat yang kita lakukan, maka kita minta pada Allah agar Allah menerimanya. Dan bila mana kita nak terimakan segala amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala, pastikan ada ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, macam biasalah dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, pasangkan niat i'tikaf kita pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masa berlalu belum mengingatkan kita, masa pergi maka kita kemarin doa ada berapa hari bulan Rajab dah, hari ini dah masuk dah sebelah bulan Rajab, bermakna masa akan meninggalkan kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadar. Sesungguhnya zaman ini, masa ini akan pergi meninggalkan kita. Kalam Nabi Muhammad ini ada dalam tafsir Ibn Katsir, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada sahabat-sahabat baginda ketika mana hujjatul wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada sahabat-sahabat akan bulan-bulan haram. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadar. Sesungguhnya zaman dan juga masa ini akan pergi meninggalkan kita. Mau tak mau ke, zaman Nabi pun masa berjalan dan juga berlalu, masa kita pada hari ini juga akan meninggalkan kita dan juga akan datang kepada kita, tapi bukan masa yang sama. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ucaplah syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Allah beri kepada kita, kerana setiap yang Allah berikan kepada kita ni tidak ada nilainya, tidak akan ada harganya yang mampu kita bayar kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita ada nikmat yang berbagai-bagai, maka gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gunakan dengan sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menamatkan hidup kita ini, menarik apa yang akan kehidupan kita ini dengan keadaan yang baik-baik belaka. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mulakan pertemuan kita ini dengan satu ayat Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap yang bernyawa ini pasti akan merasai mati. Dia ni seorang yang bernyawa, maka kalau dia bernyawa mesti dia akan merasa matinya. Tak kiralah siapa dia itu, akan merasai mati. Yang tua akan merasainya, yang muda akan merasainya, yang berada atas darat akan merasainya, yang berada atas langit akan merasainya, yang berada di atas lautan juga akan merasainya. Setiap yang bernyawa ini akan merasai mati. Dan tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita pada malam ini. Nah, kalau ikut tu nak continue tak masuk ke pulau tuan-tuan, sebab hari Isnin lepas nenda saya, mak kepada ayahanda saya telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya hari Isnin tu keluar ke Langkawi tuan-tuan. Memang tujuan asal keluar ke Langkawi Isnin ni ada sebab. Sebabnya saya dilantik sebagai panel penulis khutbah bagi negeri Kedah tahun 2023. Maka nak keluar pada petang. Nah, kata abang kat depan Ustaz, aku boleh sampai tapi sampai lewat sikit sebab buk saya petang. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu pagi. Bila mana duk Ustaz bersama dengan tuan beragama daerah, telefon bunyi tak berhenti, tapi saya tak angkat tuan-tuan. Saya tak angkat sebab dia ada dalam meeting dan juga mesyuarat. Bila kena semika rupa tengok ada orang telefon tak berhenti. Isteri juga saya telefon tak berhenti. Kata ada sebab ni. Lalah kali ambil handset ni tak bawah tu, baca dalam grup. Rupa-rupanya dia bagi tahu kata Tok telah pun meninggal dunia. Tuan-tuan, hati ni awalnya berat nak keluar awal pagi, pukul 10.30 pagi. Tapi tak tahulah duk gagah keluar petang ni pak siapa pun tak tahu. Tuan-tuan, tu kata hati ni tuan-tuan ni zon ataupun rasa kita ni nak keluar pada waktu pukul 10.30 pagi tengok ferry yang paling awal tu. Tapi pikir-pikir dengan anak nak sekolah dan juga sebagainya, ambil juga tiket pada pukul 4 petang. Nah, mamai tengok ni kata depa telefon kata Tok dah tak ada dah, kita pun terlepak tuan-tuan, tak tahu buat apa dah. Lah kali beli pula tiket kali yang kedua pada pukul 1 petang. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, nah Tok saya meninggal dunia pada jam 10.15 pagi. Lepas mana dia kata rezeki ni mak dan juga mak menakan saya bersama dengan mak Sur dan juga mak Ngah, dia sempat memandikan, membersihkan Tok saya tu. Mandi macam biasa, tak ada apa. Tuan-tuan, lepas-lepas kata habis mandi pakai baju bagian elok apa ke semua tu, tiba-tiba dia tak ada. Dia pergi macam tu. Perakhiran yang kata kita tak sangka tuan-tuan. Kalau orang yang kita teman sakit ni, mai balik dah ni, depa dah larak dah, Tok dah larak dah juga sebagainya, mai balik Zat. Tapi kita tak sangka tuan-tuan. Nah, meninggal dunia pada pukul 10.15 pagi, maka selesai ke bumi dan juga sebagainya pada pukul 3 petang. Tak ada nak jumpa juga tuan-tuan. Pukul 1 baru naik bot pada Kuah ni pergi ke Kuala Kedah dan sampai pun pada pukul 3.50 petang. Tu mak tekan betul-betul dah. Tapi buat macam mana jumpa di dalam perkuburan saja. Ala kulli hal, alhamdulillah itulah tuan-tuan. Nah, bahawasanya kematian ini datang mengejut kepada kita. Kita tak sangka pun dia akan datang pada kita. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita nak tengok tentang kematian ni tuan-tuan, kita kena ingatkan pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri, yang mana hadis ini bernombor 6412, 6014. Itu adalah bilangan hadis tuan-tuan, rakam hadis tersebut. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pesan kepada kita ni tuan-tuan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua benda kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang mana manusia sering lupa akan dia. Sering lupa akan dia, sering tak ambil peduli tentang dia, sering buat cuai dengan dia, buat lalai dengan dia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia kata Nabi ini. Yang pertamanya kata Nabi, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesihatan. As-sihhatu, waktu mana dia keadaan yang sihat, lupa dalam konteks dia tidak sujud pada Allah Subhanahu wa taala, lupa dalam konteks nikmat kesihatan yang Allah berikan pada dia, lupa nak balas balik pada Allah dengan cara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah para ulama bila mana mensyarahkan hadis ini tuan-tuan, bahawa nikmatnya adalah nikmat kesihatan, yang kedua
keduanya, kata Nabi Muhammad SAW, nikmat yang sering orang duk lupa, duk buat cuai dengan dia ni tuan-tuan, adalah wal faragh. Faragh ini masa yang lapang. Nikmat kesihatan kadang-kadang orang lupa macam mana kita akan tengok. Yang kedua adalah nikmat waktu lapang tuan-tuan ni. Dua benda ni kita tengok, alah biasa lah. Sihat, semua orang sihat. Nikmat lapang, tak ada kerja, semua orang suka benda demikian rupa. Tetapi nak dekat sini, bila mana ulama mensyarahkan hadis ini tuan-tuan, di antaranya dia kata, ni'amullahu azza wa jalla ala ibadihi kathiratun la tuhsa. Nikmat yang Allah berikan kepada ibadat hamba-hamba tuan-tuan begitu banyak, tidak terkira. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala berkata, surah Ibrahim ayat yang ke-34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah di banyak, kalau kamu hitungnya kamu tidak akan berjaya untuk mengiranya. Tuan-tuan, nikmat banyak, ada banyak. Jangan hanya tengok nikmat ini dalam konteks keadaan yang kita seronok saja. Nikmat tak seronok pun dikatakan sebagai nikmat. Tuan-tuan, nikmat kita naik kereta, nikmat kita boleh berjalan, nikmat kita boleh bergerak, nikmat kita boleh makan, boleh minum, boleh bercakap, boleh angkat tangan dan juga sebagainya. Kalau kita nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu untuk mengiranya. Dan juga kata dekat sini, fala ahada yatiqu ihsa adadiha, dan tidak ada seorang manusia pun mampu untuk mengiranya, kata para ulama. Fadlan 'anil qiyami bi syukriha, maka hendaklah kita ini melakukan, mendirikan qiyam tuan-tuan, untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kadang-kala kita tengok, kalau Allah berikan nikmat yang banyak kepada dia, kesihatan dia baik tapi dia tak sembahyang, kesihatan dia baik tapi dia tak buat kebaikan, kesihatan yang dia baik dia buka aurat merata contohnya, masa dia begitu lapang tapi tak guna dengan cara yang elok, tak masa yang begitu lapang tak gunakan dengan cara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan ni, Allah tak berkira dengan dia. Sebab itulah para ulama dia berkata, wa huwa rahimun bihim, Allah Subhanahu wa taala ada sifat rahim, penyayang dengan mensihani ni tuan-tuan ni. Kalau tak ada sifat kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala, kalau tak ada sifat kasih pada Allah Subhanahu wa taala, agak-agak kita duduk macam ni tak tuan-tuan? Tak akan duduk. Tuan-tuan, Allah bagi nikmat kat kita ni banyak, tak guna dengan cara yang elok. Tiba-tiba ni kalau tak ada sifat belah ihsan pada Allah, Allah habiskan kita ni tuan, macam tak ada apa. Tapi itulah katakan Allah Subhanahu wa taala, sifat rahim tu ada dekat dia, la yaqta'u anhum ihsanahu. Allah Subhanahu wa taala ini tidak memotong sedikit pun kelebihan yang ada pada mereka ni tuan-tuan. Kadang-kadang Allah nak uji nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada mereka dan juga sebagainya, nikmat yang itu banyak ni tuan-tuan ni, nak tengok kita ni syukur ataupun tidak. Tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala sekalian, fayarda min ibadihi syukral qalil wa yujazihim alaihi athawab kathir. Dan juga dekat sini dia berkata pada kita ni tuan-tuan, walaupun seorang hamba itu dia meredai segalanya yang Allah berikan dengan syukur yang begitu sedikit tuan-tuan, tetapi Allah bagi tahu pada kita, ulama bagi tahu kepada kita, Allah memberikan dengan kelebihan syukur yang sedikit sahaja, Allah berikan pahala yang begitu banyak kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung sikit lagi. Wa fi hadzal hadis yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ni'mataini 'azimataini jalilataini maghbunun fihima katsirun minan nas. Di sinilah kami yang beritahu kepada kita bahwasanya nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyaknya ini tuan-tuan, maka dilupakan oleh sebanyakan pada para manusia. Fala ya'rifuna qadrahuma wa la yantafi'una bihima fi hayatihim ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah wa huma sihhatul badan wan nafasi wal quwwah. Nikmat yang katakan sihat ini dia kategori dia badan dia tuan-tuan, jasad dia ni, itu yang pertama nah. Para ulama kata pada kita, nikmat kesihatan pada sudut tubuh badan kita. Yang keduanya wan nafsi, kehidupan kita. Yang ketiganya adalah kehidupan pada sudut dunia dan juga pada sudut akhirat.
Tuan-tuan dan juga Allah Subhanahu wa taala sekalian, sehat pada badan dan juga kesihatan kita dalam kehidupan dan juga kekuatan kita, wal faragh, dan juga lapangnya masa kita ini, wa huwa khuluul insan min masyaghilil 'aish wa humumul haya, di mana Allah Subhanahu wa taala bagikan masa yang lapang kita ini tuan-tuan. Kita ni rasa kosong, tak fikir tentang kehidupan dunia ini. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka hargailah tuan-tuan. Kadang-kadang Allah bagi nikmat kesihatan kat kita begitu banyak tuan-tuan. Dua benda yang kita nak jaga, ni'matani maghmunun fil kathir min fihi ma kathir minan nas. Dua benda ini, yang pertamanya nikmat sihat kita, yang kedua adalah nikmat kelapangan waktu yang Allah berikan kepada kita. Gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita tuan-tuan. Macam kita duduk dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, sementara temu Isyak tuan-tuan, kita duduk majlis ilmu, maka jangan lupa pasangkan itikaf kita pada Allah. Itu kita gunakan masa yang berlapang tuan-tuan untuk kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung bacaan kitab kita tuan-tuan pada muka surat yang ke-84, yang mana hadis 40, hadis yang kedua oleh Imam Nawawi Allah taala. Kita sambung pada muka surat yang ke-84 tentang mengeluarkan zakat. Itulah isu yang ketiganya. Baik, perintah Allah yang menyuruh mengambil harta orang yang mampu, kerana harta orang-orang itu menjadi hak, dan orang-orang yang perlu sebagaimana yang tegaskan di ayat tersebut adalah membuktikan bahawa harta bukannya kepunyaan seorang secara mutlak sehingga boleh dimiliki atau dibelanjakannya menurut kemahuan hatinya. Yang ini kita hurai dah dulu tuan-tuan. Tetapi harta adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi pada dia. Kadang-kadang dia tak sedar pun yang ni kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang bukan sebagai istidraj. Istidraj ni Allah lambakkan harta dekat dia. Dia lupa nak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa ada ibadat. Dia kata aku kaya dah, aku nak apa? Semuanya ada. Ada tak tuan-tuan manusia macam ni? Ada. Tuan-tuan, main jabat agama, cerita jabat agama lah tuan-tuan, takkan ada cerita jabat lain pula pun. Main jabat agama, dia kata saya ni seorang isteri, dia kata ni cerita betul tuan-tuan, seorang isteri nak main buat aduan tak tahu macam mana dah. Dia kata isteri saya, apa ni, isteri ni kata, dia kata suami saya ni tak boleh, saya tak mau duduk lah dengan dia, semua ada dia kata, tapi main mana sembahyang ni, saya ajak dia sembahyang, saya ajak suami saya sembahyang ni, dia kata sembahyang lah dulu, tak kira aku sembahyang. Sampai ke sud tak semayang ni tuan-tuan ni. Ajak kata abang dulu kita pergi ke masjid, sampai ke sudah tak ajak isteri dia main ke masjid tuan-tuan. Tapi harta benar berlambak, tak berlambak tuan-tuan. Tapi nikmat yang katakan kehidupan tu tak ada. Sebab itulah tuan-tuan, dia beritahu pada kita ni tuan-tuan, walaupun harta itu kepunyaan kita, tapi ianya bukan secara mutlak, Allah yang berikan kepada kita. Baik, yang kata pada kita lagi tuan-tuan, dan pembahagiannya yang ditentukan itu wajib dikeluarkan menurut ketetapan syariat. Tuan-tuan, kita tengok zakat. Zakat ada macam-macam. Ada zakat perniagaan, ada zakat emas, ada zakat pada ni macam-macam lah tuan-tuan, padi dan juga sebagainya, zakat ternakan, semua ada ni tuan-tuan ni. Maka ketika itu wajib dikeluarkan menurut syariat agama kita. Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, wajiblah diambil daripadanya secara paksa. Ni kita masuk dalam golongan yang anti zakat ni tuan-tuan ni, yang tak mau langsung menggunakan zakat ni tuan-tuan ni. Bukan zaman lah, zaman dulu pun dah ada dah tuan-tuan. Golongan zakat-zakat yang kata tak mau nak keluarkan zakat ni, dulu pun dah ada. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar sewaktu ada golongan orang Arab tidak mahu mengeluarkan zakat. Sebaik saja Rasulullah wafat, beliau memeranginya mereka yang enggan mengeluarkan zakat itu dengan berkata, tuan-tuan, okey, dia kata apa dia ni tuan-tuan ni. Baik, zaman Abu Bakar, kita tahu Abu Bakar ini dilantik sebagai khalifah yang pertama selepas mana kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, lepas mana Nabi Muhammad wafat ni tuan-tuan ni, kaum muslimin dia berhimpun dekat Saqifah Bani Sa'idah. Dekat mana Saqifah Bani Sa'idah tu tuan-tuan? Dekat bumi Madinah Munawwarah, tak jauh dengan Masjid Nabawi tuan-tuan ni. Baik, kalau tuan-tuan pergi di Madinah ni tuan-tuan, cerita sikit lah, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, pergi buat haji ataupun umrah tuan-tuan, kedudukan Masjid Nabawi kita ambil segi 4 lah tuan-tuan, segi 4. Baik, contoh macam meja ni lah, meja ni kita tak sini kubah, tak kubah,
tuan-tuan. Yang bayang ni botayak tapi anggap kata kubah lah. Kan kita tak sikit lagi. Yang ni adalah makam Nabi. Contoh macam tu lah. Kan, contoh macam tu. Baik, yang ni adalah babu salam. Kalau tuan-tuan boleh buat gambaran macam tu lah. Ini menghadap kiblat. Maka Saqifah Bani Sa'idah ni tuan-tuan ni, dia duduk kat mana ni? Pokok lah kalau tuan-tuan nak pergi cari. Kan? Yang ni adalah Masjid Nabawi ni tuan-tuan ni. Bila kata sini adalah babu salam, nah, maka sini adalah Baqi' ujung tu. Dekat belakang ni tuan-tuan ni sebelah kanan, belakang penjuru tu tuan-tuan, di sebelah tu ada macam satu tanaman. Tuan-tuan, yang depa duk letak macam pokok yang begitu banyak, itulah yang dinamakan tempat di mana Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Kelah pun ada, dia buat pagar kawasan tu. Saqifah Bani Sa'idah, tempat di mana Abu Bakar dilantik menjadi khalifah yang pertama selepas mana Nabi SAW wafat. Kalau kata nak bagi tepat lagi, ajak saya pergi sekali. Tuan-tuan, saya tunjuklah ke semua. Kan? Bagus kata buah rumpan malam tu, mana tahu pokok mengena. Kan? Lama tak pergi ni. Baik tuan-tuan, itu adalah Saqifah Bani Sa'idah. Tuan-tuan, di sebelah tu juga tuan-tuan ada macam satu jalan. Tuan-tuan, ni kita Ma'alim Madinah malam ni tuan-tuan. Jalan tu tuan-tuan, tempat di mana Nabi dan juga para sahabat berlatih menunggang kuda. Time tu tuan-tuan, zaman Nabi Muhammad tu tuan-tuan, Nabi dan juga para sahabat berlatih menunggang kuda di depan Masjid Nabawi tu tuan-tuan, kawasan pagar tu. Nak tak ni jauh tuan-tuan ni. Tuan-tuan faham diri lah. Depan tu ada Masjid Umamah. Masjid Umamah ni adalah masjid yang di mana Nabi SAW dia keluar ni tuan-tuan ni, time sembahyang tu air awan main payungkan Nabi Muhammad SAW. Tu kelebihan tuan-tuan tu. Baik, tapi masjid itu mereka tutup lah, mereka tak buka. Pasal apa? Sebab dekat sangat dengan masjid Nabi Muhammad SAW. Depan Masjid Umamah lagi tuan-tuan tu, depan tu sikit, apa dia? Nama dia adalah Pasar Kurma. Tu kata Ma'alim Madinah malam ni tuan-tuan ni. Kan, dia kata jangan duk belilah kurma dekat kebun kurma. Nak beli pun tak apa, tak mau beli pun tak apa. Tuan-tuan, tapi kat kebun kurma ni mahal sikit lah. Nah, kalau kat pasar kurma tu dia murah lah sikit. Dan ataupun dekat Bukit Uhud tu di antaranya. Baik, Abu Bakar tuan-tuan dilantik sebagai khalifah yang pertama selepas mana Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ataupun wafat. Ketika tu para sahabat ni tuan-tuan ni jadi kacau bilanya. Kita tahu kapan sirah pun ada sebut. Orang patah balik menjadi zaman jahiliah yang dahulu ni. Ada orang yang buat macam-macam, yang murtad tak mau ikut dah. Pasal apa? Nabi Muhammad dah tak ada dah. Nabi Muhammad bashar, seorang manusia. Tuan-tuan, kita tengok dah dulu ni, pasal apa Abu Bakar teriak, pasal apa Umar teriak. Bila mana turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tersebut, maka Abu Bakar dan juga Umar ni teriak. Nabi tanya dekat Umar, pasal apa hang teriak? Umar kata apa dia tuan-tuan? Dulu ni tuan-tuan ni kita tengok dah kisah tu. Bila mana Umar teriak, ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ma ya bekika? Pasal apa hang teriak wahai Umar?" Umar kata bila mana lengkap dah satu perkara, akan ada perkara yang akan berkurangan. Nabi Muhammad akan jumpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tuan-tuan. Nah, bila mana agama ini telah pun lengkap, tugas Nabi telah pun selesai, maka dilantiknya Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Baik, tentu ni tuan-tuan, selepas mana kepada Rasulullah SAW sebenarnya bermulalah fitnah kerosakan yang semakin merisaukan. Fitnah ataupun fasad ataupun kerosakan. Fasad tuan-tuan, fasad bukan nama kereta dan fasin alif dan fasad tuan-tuan. Fasad ni adalah kerosakan, kebinasaan atas muka bumi ini tuan-tuan ni. Baik, jenis-jenis golongan yang fasad ni tuan-tuan, yang buat kerosakan ni, di antaranya kata Al-Imam Sudi rahimahullah taala kitab tafsirnya, dia berkata di antaranya saya ingat dua. Yang pertamanya adalah golongan fasad ini adalah dia kufur dengan segala yang Allah berikan kepada dia. Tapi wahum la yash'urun, depa tak rasa, depa buat kerosakan. Itu masalah tu. Tuan-tuan, yang keduanya golongan-golongan yang merosakkan tuan-tuan, yang buat kerosakan atas muka bumi Allah ini adalah golongan yang wal a'mal bil ma'asi, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menerus kepada kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan wahum la yash'urun, depa tak rasa pun perbuatan itu merupakan satu kerosakan. Tuan-tuan, jadi itu adalah golongan-golongan yang fasad. Zaman Abu Bakar dah ada golongan tersebut, termasuklah golongan yang enggan bayar zakat, inti zakat ni tuan-tuan ni. Baik, dalam ni tuan-tuan, mereka ni mereka ambil satu ayat Quran dalam surah Taubah ayat 103.
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Taubah 103. Maksudnya tuan-tuan, khudh min amwalihim, maka ambillah sebahagian pada harta-harta kamu, sadaqatan, yang mana ambil harta itu merupakan satu zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang mana dengan perbuatan tersebut, ambil harta tadi, mengeluarkan zakat ini tuan-tuan, maka menjadi bersih bagi mereka, mensucikan bagi mereka, wa salli alaihim, dan mendoakanlah untuk mereka. Yang tu kita faham pada ayat tadi tuan-tuan. Siapa yang mendoakan kat mereka ni? Dia mulalah yang kata fitnah ni berlaku ni. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa-doa ini sakanun lahum, merupakan ketenteraman bagi mereka. Mereka pegang ayat tu, mereka pegang pada zahir makna tuan-tuan. Apa yang berlaku ni? Mereka kata berdasarkan pada ayat tadi, golongan yang tak mau bayar zakat ni, mereka berkata, kata apa dia? Kami tidak akan bayar zakat melainkan kepada Rasulullah sahaja. Pasal apa bayar pada Rasulullah? Kerana bila mana Rasulullah mendoakan kepada kami, barulah kami akan rasa tenteram hati-hati kami. Yang tu hujah mereka, tuan-tuan. Tapi Rasulullah dah meninggal dunia. Makna kata orang lain ni doa dia tak sama dengan doa Nabi. Mereka tak mau bayar zakat. Tuan-tuan, lu ridah tu tuan-tuan. Sedangkan mereka telah pun ikut Nabi Muhammad SAW. Baik. Dia kata lagi, manakala sebahagian daripada mereka berdalih dengan berkata, kami hanya membayar zakat kepada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Sekarang Rasulullah telah pun wafat, maka kami tidak perlu lagi membayar zakat. Jenuh lah macam tu tuan-tuan. Kalau nak buat anggapan macam tu, habis itu kita terus sembahyang, tuan-tuan. Tak ada buat benda baik kan? Sebab Nabi dah tak ada dah kan? Nabi dah tak ada dah, wafat lama dah. Sebab kita dah sembahyang lagi. Kalau kita faham lah macam mereka faham tu, maka kata dekat sini agama lah yang menggariskan kepada kita, mengajak kepada ke arah kebaikan. Baik, maka itu adalah di antara hujah-hujah mereka. Dalam urusan fiqah ni tuan-tuan ni, menafikan kewajipan membayar zakat ini adalah berkaitan dengan akidah umat Islam. Akidah ada? Ya. Yang mana hadis yang lebih terang kepada kita ni tuan-tuan ni, ditanya oleh Nabi Muhammad apakah itu Islam, maka kata Nabi adalah wa itaiz zakah, menunaikan kewajipan zakat. Mana kata kena tunai zakat tersebut, itu merupakan kewajipan dalam beragama. Tuan-tuan, Al-Quran pun ada sebut dan juga sebagainya. Baik. Rentetan pada itu, mereka tak mau nak keluarkan zakat ni tuan-tuan ni. Abu Bakar ni dengar. Bila mana Abu Bakar ni dengar ni, Abu Bakar kata apa dia? Aku nak memerangi pok-pok yang berkata semikian rupa. Umar main dekat Abu Bakar. Tuan-tuan, Umar ni siapa dia? Sahabat Nabi. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab. Tuan-tuan, digelar sebagai Asadullah, singa Allah. Tuan-tuan, Al-Faruq, bergeraran beribadah dia ni. Baik, Umar kata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, hang tak tahu dah, tak boleh nak perang mereka. Pasal apa? Sebab mereka ni berkata yashhadu an la ilaha illallah, mereka ni telah pun mengucap dua kalimah syahadah. Maka bila mana mereka mengucap dua kalimah syahadah, maka tidak boleh lagi diapa-apakan mereka. Itu adalah Umar bin Khattab. Tuan-tuan, apa kata Abu Bakar? Ringkas kita ambil pada malam ni. Lalu Khalifah Abu Bakar berkata, demi Allah, wallahi la aqtulanna man farraqa baina salati waz zakah. Yang ni kata Abu Bakar ni tuan-tuan. Kata dia, wallahi demi Allah, la aqtulanna man farraqa baina salati waz zakah. Sesungguhnya aku akan membunuh, aku akan memerangi mereka yang memisahkan di antara sembahyang dan juga zakat. Tuan-tuan, bagi terang tu, kita tahu zakat dan juga sembahyang tadi nak pisah. Jadi pok-pok ni tak mau dapat zakat ni tuan-tuan. Seolah-olah mereka menafikan zakat, mereka memisahkan zakat tuan-tuan ni.
Abu Bakar kata, wallahi, demi Allah, laqtulanna, aku akan membunuh mereka-mereka ini yang kata membahagikan, memisahkan di antara sembahyang dan juga zakat. Fa inna zakata haqqul mal, kata Abu Bakar, dan juga sesungguhnya zakat ini merupakan hak bagi harta. Wallahi, dan demi Allah juga, law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Kata Abu Bakar juga, orang-orang yang mana, wallahi, demi Allah, kalaulah mereka menegah aku daripada memberikan zakat akan kambing kami yang pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan memerangi mereka kerana tegahannya itu. Makna kata Abu Bakar akan buat ni tuan-tuan ni, tegahannya Abu Bakar ni tuan-tuan ni. Sebab itulah bila mana Abu Bakar nanti sebagai khalifah tuan-tuan, apa yang katakan dengan apa ni kalam Abu Bakar ni, kalau hampa tengok aku buat tak elok, maka tegur akan aku. Tuan-tuan, yang tu yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Tuan-tuan, tak boleh buat macam tu. Tapi Abu Bakar balas balik pada Umar, wallahi, aku akan memerangi mereka-mereka yang memisahkan di antara orang yang memisahkan zakat dan juga sembahyang. Baik, tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, hal ini juga disepakati oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam surah Muslim. Sesiapa yang mengingkari kewajipan zakat pada masa ini adalah kafir secara ijma'. Mana kata siapa yang tak membayar zakat ni tuan-tuan ni, nah, maka dia adalah dikatakan oleh Imam Nawawi kafir secara ijma'. Mana kata dia tak mau nak ikut agama ni tuan-tuan. Tuan-tuan juga memperhati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pasal apa kita tengok? Pasal apa kena bayar zakat ni? Kerana dalam maqasid syar'iyyah ada 5 benda yang ditekankan. Tuan-tuan, maqasid syar'iyyah antaranya adalah hifdzun nafsi, hifdzul mal, lagi pada macam-macam lah tuan-tuan, 5 perkara tersebut. Maka dekat sini zakat termasuk dalam hifdzuddin, menjaga agama. Dia ada kaitan dengan akidah. Tuan-tuan juga memperhati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang tu adalah apa yang berlaku pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bermulanya fitnah pada zaman tersebut tuan-tuan, sehinggalah merengkenya lah kali masuklah Syiah dan juga sebagainya. Baik, orang yang mengeluarkan zakat bererti orang yang melanjarkan hartanya untuk muslihat dirinya kerana muslihat orang lain. Dia adalah dipuji dan juga didoakan kesejahteraan serta ditambah berkatnya kerana kebaikan dan kemurahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat bahawasanya tuan-tuan, siapa-siapa yang bukan zakat ini, dia tidak akan jatuh fakir, tidak akan jatuh miskin, tidak akan mengurangkan sedikit pun hartanya, bahkan akan ditambah. Ma min yawmin yusbihul ibad fihi illa wa malakani yanzilani, kata Nabi, fayaqul ahaduhuma, bila mana adanya waktu pagi ni tuan-tuan ni, akan diturunkan oleh 2 orang malaikat, akan turun kepada seorang hamba tersebut. Kemudian fayaqul ahaduhuma, berkatalah seorang malaikat kepada yang seorang lagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dia ada pro dan juga dia ada kontra. Apa maksud dia tuan-tuan? Malaikat turun waktu pagi tuan-tuan ke atas seorang hamba, maka seorang malaikat ni dia berkata kepada malaikat yang lainnya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang belanja akan gantinya. Tuan-tuan, belanja macam mana ni? Menukar zakat ni tuan-tuan ni. Mana kata dia ni juga akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tuan-tuan, bukannya ada perasaan macam dengan kita, bukannya nafsu macam dengan kita tuan-tuan, tapi dia mendoakan untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat ni tuan-tuan ni. Doa Allahumma, ya Allah, a'ti munfiqan khalafa, engkau berikanlah, engkau anugerah kepada orang-orang yang belanja itu akan gantinya. Makna kata tuan-tuan, siapa-siapa yang belanja
Ni kita ambil pada konteks yang umum sikit tuan-tuan. Siapa-siapa yang belanja pada kebaikan juga ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat akan mendoakan bagi Allah tambah lagi dekat dia tuan-tuan. Dan tu kalau kita tengok tu. Kan, tuan-tuan tengok orang-orang yang mengeluarkan zakat, apa depa akan rasa? Bila dia bukan zakat ni tuan-tuan ni, mai tu sampai tak tahu nak kata apa dah. Cuba perhati tengok tuan-tuan. Kan, kita kat Langkawi ni banyak usahawan-usahawan, banyak orang berniaga. Tuan-tuan, bila keluarkan zakat ni tuan-tuan ni, apa yang berlaku? Mereka tak tahulah mai ikut mana atau Allah tambah rezeki. Tu bukti dia tuan-tuan tu, bukan nak cakap apa dah. Berbeza ni tuan-tuan ni, ada duit yang banyak tak mahu keluarkan zakat ni tuan-tuan ni. Rasa susah hati tu, tak tahu nak kata apa dah. Ada duit banyak tapi tak senang, ada harta banyak tapi tak rasa nikmat dan juga sebagainya. Tu bukti bahawasanya tuan-tuan, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, turun para malaikat ni, dia bawa rahmat kepada hamba-hamba dia. Baik, yang berikutnya, wa yaqul akhar, kemudian berkata lagi dengan seorang malaikat yang tidak lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mumsikan ni pada tuan-tuan, dia genggam. Dia genggam harta ni tuan-tuan ni, tak keluar sedikit. Kalau genggam tu tuan-tuan tu, tak tiris sikit pun tuan-tuan tu. Tuan-tuan, genggam sungguh-sungguh ni, apa yang akan berlaku? Ya Allah, Allahumma a'ti, berikanlah mumsikan, orang yang menggenggam ini, yang kata dalam kitab ni dia kata orang yang bakhil, talafa, akan kebinasaan. Makna kata siapa yang buat benda baik, dia akan dapat benda yang baik juga. Siapa yang tak mau dapat benda baik tuan-tuan, sedangkan benda baik itu diperintahkan kepadanya, maka di sini dia kata pada kita, akan berlakulah kebinasaan dalam kehidupan dia. Kalaulah kita tengok ni tuan-tuan, kan, orang faham agama ni tuan-tuan ni, Allah tak tahu nak kata apa, nikmat bagi kita. Kita tengok sembahyang tuan-tuan, apa kata dia dalam kitab ni, dia kata apa dia? Segala aktiviti sosial ni tuan-tuan ni, masalah sosial ni akan terhapus bila mana orang berhenti kata sembahyang. Yang ni juga dengan zakat ni tuan-tuan ni, kalau hang buat benda yang baik, maka yang baik akan datang kepada kamu. Kalau buat benda yang tidak baik, sedangkan benda itu diperintahkan untuk kamu lakukan, maka nantilah akan kebinasaan. Oleh orang yang tidak mengeluarkan zakat, dianggap orang yang bakhil, hartanya akan menjadi alat untuk menyiksanya di akhirat kelak, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa pada kita ni tuan-tuan ni? Orang yang tak mau keluar zakat ni adalah orang yang bakhil, kedekut. Baik, hartanya akan menjadi alat untuk menyiksanya di akhirat. Dia akan menjadi alasan tuan-tuan ni. Sebab dia tidak mahu mengeluarkan zakat waktu mana dia hidup. Kata Nabi Muhammad SAW, kita habis sikit lagi tuan-tuan ni, elok dah berhenti. Kata Nabi Muhammad daripada Abu Hurairah anhu, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Rakam hadisnya 4565. Tak ada dalam buku tuan-tuan, tapi kita cek rupanya ada. Oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Hadis ni adalah hadis yang sahih, rakam hadis 4565. Apa kata Nabi? Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mithlu lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwiquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilahzamatayhi thumma yuqal ana maluka ana kanzuka thumma tala ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Ali Imran 180. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Man atahu Allahu malan, siapa-siapa yang diberikan harta oleh Allah kepadanya, falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat atas hartanya tadi, mithlu lahu, diibaratkan baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, syuja'an aqra. Tuan-tuan, syuja' aqra ini adalah seekor ular yang botak kepalanya. Botak kepala macam mana? Dalam kitab ni dia syarah kepada kita, oleh kerana ketiadaan rambut, kerana terlampau lama hidupnya dan banyak pula racun. Tuan-tuan, jangan pula pergi kata kat orang tak ada rambut tuan-tuan, kesian kat dia.
Tuan-tuan, ni kata kat orang hang tu tahu tu kiamat tu kepala tu macam hang, botak macam tu dia. Tu cari pasal nama dia tuan-tuan. Kan jangan buat macam tu tuan-tuan ni. Kalau tu jenuh lah orang pergi buat umrah. Kan orang pergi buat umrah ni. Ar-rahim muhalliqin kata Nabi Muhammad ni didoakan orang-orang yang tahallapa ni membotak ni sebanyak 3 kali ni. Rahimah, ya Allah berkatilah, kau kasihanikanlah, kau mengasihankanlah orang-orang yang muhalliqin. Tuan-tuan, sahabat tanya wal muqassirin, ya Rasulullah bagaimana orang yang memendekkan rambutnya? Nabi kata wal muhalliqin. Nabi ulang lagi sekali tuan-tuan ni, 3 kali Nabi ulang tuan-tuan untuk orang-orang yang membotakkan kepalanya. Sahabat tanya bagaimana orang yang memendekkan rambut? 3 kali tuan-tuan Nabi ulang orang-orang yang botak kepala. Tuan-tuan, lah kali yang keempat wal muqassirin. Tuan-tuan, 3 lawan 1, nak yang mana? Kita tengok trend pada hari ni tuan-tuan ni. Kan ni nak berhenti dah, sambung sikit lagi. Nah, kita tengok trend pada hari ni. Pi umrah tuan-tuan, tak mau nak botak. Pasal apa? Sayang rambut. Tuan-tuan, sayang rambut. Rambut punya pasal ni, dia otter sikit-sikit ya tuan-tuan ni. Sedangkan botak itu lebih aula. Tuan-tuan, lebih aula. Nak harap kita botakkan dekat kampung-kampung kita ni, agak-agak duk tak duk ada nak botak tak ada. Pi sanalah peluang untuk kita nak membotakkan diri kita. Orang perempuan tak payahlah. Kami nak juga macam tu. Orang perempuan pergi suar kepala, botak habis ke semua. Tak boleh lah maklum. Ni adalah untuk orang lelaki-lelaki. Ni orang lelaki-lelaki ni, siapa nak pergi umrah kan, ni haji pun keluar ada nama kan siapa terpilih itu pasang elok. Biar bagi Allah sampai kepada dia. Tuan-tuan, bila sampai dekat tanah haram tu tuan-tuan, nikmat tu tuan-tuan, tak tahu nak kata apa. Buatlah ibadat tu pada Allah. Botak pula nak kena apa? Tuan-tuan, tak boleh ustaz, lagi riak depa tahu kita balik haji. Lah. Hang pula dah. Hang tak pergi haji pun orang tahu dah hang pergi haji. Ni pula buh apa kalau contohlah. Kalau nak tariak ni dalam Facebook pun bernama haji pula depan tu jahanam tuan-tuan. Baik. Okey. Patah balik. Suja'an aqra, botak kepalanya dan juga banyak rasulnya. Baik. Lahu zabibatani yutawwiquhu yaumal qiyamah, lagi mempunyai 2 tompok hitam di atas 2 matanya yang membelikkannya pada hari kiamat nanti. Belik siapa ada? Belik punya harta tu lah. Tuan-tuan, dia kata 2 tompok hitam atas 2 matanya. Oh sayau kita tuan-tuan. Nak sembahyang lama-lama ni, pasal apa lama ni, takut ada hitam dah di ni jahanam. Tuan-tuan, dia nampak kata dia banyak sembahyang lah tu juga sebagainya tuan-tuan. Baik, tak mau kesalah bab tu, ambil pergi kat depa lah buat macam mana. Baik, okey. Thumma ya'khudhu bilahzamataihi thumma yuqal, kemudian dia menyentuh dengan 2 belah mulutnya seraya berkata, ana maluka, aku ini harta engkau. Ana kanzuka, aku ini adalah harta engkau. Aku ini adalah kekuasaan engkau. Thumma tala, kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ayat itu dalam surah Ali Imran 180. Dan janganlah orang-orang bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Daripada kelebihan yang itu menyangka bahawa itu baik untuk mereka, bahkan jahat bagi mereka, dan akan digantungkan di leher mereka apa yang telah mereka bakhilkan dengan dia pada hari kiamat nanti. Mana kata pada tuan-tuan, betul lah yang Nabi kata tu, ulak tumai tuan-tuan membelik dekat ada tengkok dan apa semua ni. Maka Allah tuan-tuan bagi tahu pada kita surah Ali Imran 180, orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat ini, maka itulah balasan dia. Tuan-tuan juga perempuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita berhenti di sini dulu pada malam ni insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan tengok pada yang keempatnya, berpuasa bulan Ramadan. Tuan-tuan juga kita Allah Subhanahu wa taala sekalian, lah ni kita dah masuk dah bulan Rejab. Malam ni 11 hari bulan Rejab 1444. Tuan-tuan, 10 Rejab 1444 tak ada dah. Dia pi dah. Maka doa bagi Allah bagi banyak-banyak. Seorang-seorang pun tak apa, dalam keadaan berjemaah pun tak apa, yang penting jangan tinggal doa tuan-tuan. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi Imam Nawawi dia benarkan untuk kita mengamalkannya daripada fadail a'mal. Allahumma barik lana fi Rajab. Yang tu dia tuan-tuan. Allahumma barik lana fi
Rajab. Tuan-tuan, wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ba lam ghain nun alif. Wa ballighna Ramadan. Tuan-tuan, yang tu daripada Anas bin Malik. Ada hadis yang lain Nabi kata wa sallimna Ramadan wa ausilna Ramadan. Tuan-tuan, walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi kita boleh buat amal berdasarkan kata Imam Nawawi. Nah, hadis yang dhaif ini termasuk dalam fadail a'mal. Minta doa bagi banyak-banyak. Nabi seorang yang maksum. Kita tengok sembahyang, tuan-tuan, Aisyah kata, pasal apa hang sembahyang? Allah ampun dosa dan sebagainya. Afala akuna abdan syakura. Tak bolehkah aku seorang hamba yang bersyukur? Maka tu tara Nabi, tuan-tuan, kita banyak dosa dan sebagainya, tak doa pada Allah ni lebih hebat pada Nabi Muhammad SAW. Jangan begitu. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah SWT akan sempatkan kita dalam Ramadan 1444. Tuan-tuan juga Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka rebutlah peluang as-sihhatu wal faragh. Tuan-tuan, kita gunakan sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan kita akan mendapat yang dikatakan sebagai jannah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka cukuplah sekadar di sini dahulu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah untuk kita kesemuanya. Ada nasihat saya nak banyak-banyak, mungkin ada sedikit makluman lah malam esok noh. Malam esok ada sedikit baca Yasin yang dibuat dengan kerjasama PPD dan juga pihak LADA. Juga mereka pun hantar surat kepada pejabat agama untuk baca Yasin. Mailah tuan-tuan. Walaupun ada motif yang tersendiri untuk anak-anak SPM dan juga sebagainya, kita tak ada masalah. Walaupun dia buat untuk anak SPM, tuan-tuan, kita selitkan doa untuk anak-anak kita. Itu cara dia. InsyaAllah dari pakat-pakat mai lah malam esok ni bagi beramai. Bukan sebab nak makan sedap dan juga sebagainya. Sedap tu tak apalah, habang dunia kita nak juga, kan akhirat pun kita nak juga. Jadinya pentingkan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah malam esok pakatlah mai beramai-ramai kita baca Yasin beramai-ramai. Yasin salah tak salah, tuan-tuan. Walaupun dalam sunnah mereka kata bacalah suratul Kahfi. Tuan-tuan, Kahfi boleh tak baca, tak ada masalah. Macam ayah anda pesan dulu ni, tak boleh baca sekaligus, bacalah berperingkat-peringkat. Tuan-tuan, yang penting kita jangankan tinggalkan terus. Ni peringatan dari saya jugalah. Jadi sekian, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua akan dapat berkat pada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kama arhamar rahimin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ijma' jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.